Level beginner, budget. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua. Dari segi official time, kita akan bermula pada pukul 2.10. Untuk mana-mana yang dah berjaya join, kita pada hari ini boleh tanyakan dulu apa-apa soalan di ruangan komen untuk saya jawabkan lah. Pukul 2.10. Okey, kalau siapa yang dah sampai, boleh tanya di ruangan komen. InsyaAllah saya jawab terlebih dahulu. Satu ataupun dua soalan sehingga mencapailah jumlah peserta yang standard selalu lebih kurang. And then kita akan bincanglah topik kita pada hari ini yang mana telah pun di vote di iSaham di iSaham Live punya group. Okey. Jadi selamat datang kepada semua. Okey, setakat ni kita dah dapat jumlah yang okey. Kalau ada sebarang soalan boleh tanyakan di ruangan komen sekarang ni. Sementara kita tunggu yang lain-lain lah untuk join kita pada hari ini. Okey, soalan yang pertama, the pool and BTST. Boleh terang ke tak? BTST satu strategi lah. Pullback satu strategi juga. Okay, so ini adalah jenis-jenis strategi lah yang ada. Pullback maknanya, pullback apa maknanya apa? Harga naik, lepas naik, turun lah. Pull, kena tarik balik. Pullback, turun balik. Ni pullback. Mana kita tak beli kat sini. Harga naik, pullback. Ini. So, bila kata nak gunakan strategi beli waktu pullback, maknanya kita kena aim lah macam mana kita nak beli waktu harga dia drop kat sini. So, tu cara dia. So, ada banyak cara lah. Kan? Cara yang paling mudah ialah kita boleh guna mata kasar juga kan. Maknanya bila harga naik and then harga turun, kita nampak penurunan tu nampak logik lah. Maknanya bukannya baru turun sikit je. Turun yang kira standard. Waktu tu kita beli lah. Tu satu cara lah. Ada banyak lagi. Maknanya kalau kita nak precise lagi, that's why kita gunakan screener dan sebagainya supaya kita dapat entry yang lebih precise lah. Tapi kalau persoalannya general lah, apakah maksud pullback? Ni maksud dia. BTST pula ialah buy today sell tomorrow. Maknanya saya kena cari saham yang, tak kira lah apa-apa saham, yang mempunyai potensi kalau kita beli hari ni, esok ada potensi besar untuk naik. Itu keyword dia ialah potensi besar untuk naik esok pagi. So macam mana kita nak cari kat ni? Ini contohnya, ini ada dekat iSaham lah. Kan? Kita gunakan kriteria yang selalunya kalau keluar dekat screener yang macam ni, selalunya naik. Contohnya untuk BTST ni, dibeli buy today sell tomorrow. Maknanya kalau saya beli Aimless ni, highlightly 84% of the time selama ni jadi. Ini most probably boleh naik lah Aimless ni esok. So itulah yang dimaksudkan dengan pullback dan juga BTST. Ini BTST lah. High likely untuk naik esok, jadi kita masuk supaya kita boleh dapatkan profit dalam masa yang singkat. Okey. Bagaimana nak appearkan summary pada M+? Saya tak faham soalan ni, kena huraikan lagi lah. Summary ada banyak summary. Summary ni dalam bahasa Melayu dia ringkasan. Dia ringkasan apa? Kalau personally lah, kalau ringkasan berkaitan dengan syarikat, untuk saya klik dekat iSaham dah ada lah. Pergi kat bawah sekali. Kat sini ada ringkasan berkaitan dengan syarikat tu buat apa. Dan yang ni kita, yalah of course lah dulu-dulu kita ni apa. Basically macam ni. Basically point dia ialah kita custom yang ni. Kita ada team yang untuk dapatkan description yang terbaik untuk setiap syarikat lah. So boleh baca kat iSaham. Unique. Okay. Alright. Assalamualaikum, nak guna indikator apa yang sesuai untuk confirmkan sesuatu counter dah rebound? Okay. Ada banyak indikator untuk confirmkan. Okay, yang mana ada banyaklah skill yang boleh pakai. Yang ni kita telaah secara sangat luas, sangat besar, sangat banyak kita buat kajian. Tapi saya boleh mention lah kat sini. Contohnya ialah kalau nak cari rebound, antaranya kita boleh gunakan moving average untuk gunakan rebound. Fibonacci. Kita boleh gunakan candlestick. Kita boleh gunakan untuk rebound. Dan discussion dia panjang lah. Ni kalau let's say dapat je pattern candlestick untuk detect rebound,
apa lagi. Dan yang ni kita bincangkanlah secara panjang secara panjang lebar di dalam sesi uh, TA Advance. Okay, saya tengok tadi macam ada isu gambar tadi. Oh, keluar. Alright. So, yang tu sesi dalam Technical Advance ni. Okay, yang tu panjang lebar bincang. Secara pendek, sebab tadi soalan ni macam pendek kan. So, saya jawab pendek lah. Okay. Screener untuk intraday ada Kak Aisam? Alamak. Ni yang masalah dia. Sekarang ni hari ni macam ada isu untuk load gambar. Saya harap tak berlaku kalau webinar asas ke apa semua ni. Okay. Dia macam ada isu sikit. Okay. Saya sedar juga tadi, tapi tak apa. Okay. Saya boleh lukiskan sendirilah atas ni. Okay. Sebenarnya semua ada dalam ni. Cuma tak apa. Tak ada masalah. Saya akan try lah. Mana yang boleh lah. Okay. Okay, so kita dah cecah 100 orang. Jadi seperti yang saya janjikan, apabila kita cecah 100 orang, itulah amount yang untuk saya lah setiap minggu saya buat setakat ni lah. Okay, kita akan start discuss soalan yang official. Sebab inilah soalan yang di vote oleh orang ramai. Jadi kalau sesiapa yang nak tanya soalan, kalau datang awal boleh tanya. Saya dah jawab dah few questions. Kalau nak saya jawab secara mendalam, letakkan kat sini. Sebab dengan contohnya kat sini 84 orang tekan vote soalan ni. Jadi saya faham lah ramai nak tahu pasal benda ni. Kalau tak dia tak vote lah dan dia tak datang lah ini. Kan? Jadi kalau yang tanya di orang komen mungkin sebenarnya dia masuk dalam soalan-soalan bawah yang tak ramai orang. Jadi saya akan bincangkan lah soalan ni. Dia tak ada jaminan untuk kita sampai ke bawah. Okay. Dan tak ada jaminan juga kita jawab certain soalan sebab ada setengah soalan dia macam ni. Contohnya ajar saya technical analysis. Kalau nak ajar penuh memang satu sesi lah. Macam orang kata apa? Tuan ajar saya mechanical engineering. Hoi, kan? So, setengah soalan saya akan bagilah the gist untuk sesuai dengan sesi kita pada hari ni. Yang mana ada beginner, ada yang dah power sedikit sebanyak. Okay. Saya akan jawab mana yang boleh. Cuma hari ni kita ada sedikit lah dekat Aisam ni ada glitch sikit dari segi gambar. Yang mana gambar tak appear. Jadi saya kena tulis sikit lah. Beberapa tu saya kena tulis sikit. Corak ni sikit. Macam contohnya ada yang tanya tadi berkaitan kelas. So, saya akan lukis sikit lah dia punya perjalanan dia. Mungkin saya guna whiteboard lah hari ni. Okay. Tadi ada soalan susulan. Dan macam ni kita punya flow untuk sesi kita pada hari ni ialah kalau ada soalan boleh tanya. Kita akan jawab soalan. Oh sorry. Yang ni yang last time. Okay. Ni sebenarnya saya dah boleh pangkah dah. Okay. Kalau ada soalan boleh tanyakan di saya akan jawab soalan ni. Dan any soalan susulan daripada apa yang di vote di sini. Contohnya teknik apa untuk digunakan untuk hold saham sampai percentage per usaha. Kita diskusikan. Any soalan susulan saya akan jawab. Soalan susulan. Maknanya di ruangan komen tanya soalan susulan sahaja. Okay. Ataupun kadang-kadang bila kita bincang ni kan tak best pula. Tak ada case study. Bagi nama saham dekat ruangan komen. Saya akan masukkan berdasarkan waktu tu. Okay. Dan pagi tadi pun ada follow up question lah. Summary tadi sebab saya tanya. Okay. Macam nak tengok summary jual beli, percentage untung. Okay. Semuanya kalau katakan kita nak tengok kita beli saham and then kita hold memang ada lah dekat bahagian portfolio. Okay, dekat situ. Kalau nak tengok overall kan, of the, katakan saya ada beli sini, saya ada jual, saya ada beli, saya ada jual, saya ada beli. Macam ni lah, dia bergantung. Kalau sesiapa yang dekat sini yang dia trade, let's say, mid term ataupun long term ke apa, yang tu okey lah kita boleh tracking. Kita ada post kat Aisam macam mana nak buat journal sendiri. Dan upcoming kita akan share juga aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan lah. Okay, kalau siapa pakai untuk track kan. Tapi saya personally lah, cuba imagine kita kalau kita full time trader memang tak ada masa lah kan kita nak main tulis setiap masa. Key point dia lah kita nak tengok berapa deposit kita. Dalam blog ni saya ada mention. Okay. Dalam blog ni ada mention. Okay. Catatan bahagian 1. Satu cara paling mudah lah nak tahu profit atau loss seseorang. Okay. Maknanya setiap orang just track. Kita let's say saya deposit 10,000 dan nilai saya sekarang 13,000. Maknanya saya dah untung 3,000 lah. Itu yang paling orang kata standard sekali. Paling mudah sekali dalam saham ni. Okay. Paling mudah. Dan saya buat macam tu. Kalau katakan kita banyak sangat trade beli jual, inilah yang terbaik. Okay. So that's apa?
the aim. Kalau kita ada buat silap sikit-sikit apa semua, yang kat situ kita just buat notice je lah. Maknanya apa kesilapan kita. Sebab kadang-kadang makan masa nak track satu-satu. Saya personally tak buat lah. Dulu buat kan. Lepas tu kita stop buat because apa? Because of the time consumed lah. Kan? Tapi kalau katakan orang tu jenis yang macam masuk tak banyak sangat, boleh lah kalau nak buat journal sendiri ada maklumat kat sini. Kan? Aplikasi pun ada sebenarnya. Saya personally compare. Let's say senang je. Saya compare. Let's say saya punya modal, let's say 30,000 ni contoh lah. 30k. Check lah sekarang ni value saham kita berapa. Kalau value saham kita 50k, jadi kita dah untung lah 20k. Itulah percentage kita untung. Ini saja dah memberai cukup. Ramai orang yang ni pun tak track. Ini ada isu. Yang ni kena track. Berapa value semasa. Kalau siapa yang menggunakan M+, okay, especially yang buka dengan tim kita, ni dekat bawah ni ada labs. Kat iSaham ni bawah sekali ada labs. Okay. Apa yang boleh buat ada satu, total current value calculator. Total current value calculator. Okay. Dekat sini ada guide dia. Ini cara paling senang. Berapa banyak deposit. Ni contoh yang saya bagilah. Ini akaun contoh. Bukan saya punya. Okay. Kita first kali berapa banyak value sekarang, kita ada guideline kat sini. Kalau kita nak tengok trading limit, tengok dekat my account, account summary, available trading limit. Masuk kat sini. Portfolio value, portfolio, market value, bottom. Kat app pun ada cara. Masuk kat ni, calculate. Inilah value sekarang. Okay, berapa banyak kita deposit dulu? Deposit tolak withdrawal lah. Kan? Contohnya, saya deposit 80,000. Jadi value sekarang ni 80,000, dah naik 89,000. Dah untung 9,000 dan untung 12%. Ini untuk saya ni most perfect lah. To be honest lah, sebab saya suka buat orang kadang-kadang tanya kenapa kita tak buat yang kompleks apa semua. Because kita tak ada masa nak buat banyak-banyak benda ni. Sebagai pelabur, cara paling mudah yang ni. Cara paling mudah. Okey. Kecuali kalau kita nak masuk fund management ke apa, nak tunjuk sebagai fund manager, itu kerja lain lah sebab kita fund manager. Okey. Tetapi nanti adalah, nanti saya boleh kongsikan juga pada masa akan datang. Follow je blog iSaham. Okey. Sat. Alright. Ada yang dekat sini. Dia copy paste balik peraturan live iSaham. Bagus Okey, sebenarnya memang itu yang kita boleh explain dulu ni. Okey, ada dekat Fadirul Amin ada kongsikan. Terima kasih banyak-banyak. Nanti boleh claim kredit sikit kalau nak. Tak gerak. Actually betul Okey. Ada satu peraturan grup dekat sini. Iaitu dilarang menekan butang angry. Dia direct kat sini sebenarnya dalam peraturan grup. Okey, jap. Saya copy paste yang original lah Okey, saya copy paste ni. Ada di ruangan announcement okey. Ni saya post yang original. Yang ni dia ni terus. Okey. Sila patuh ini betul ni sebelum kita start wajib semua kalau nak kekal dalam grup ni minggu depan okey. Wajib follow yang ni Yang pertama, tidak dibenarkan iklan. Kalau siapa teriklan apa-apa, sila delete terus. Iklan memang tak ada kompromi Siapa yang terletak iklan and then dia tak delete, memang dah tak jumpa dah grup ni lepas ni. Okay. Dan any group yang percuma ataupun kelas iSaham yang dia nak recharge memang tak dapat. Okay. So memang dia akan kena ban terus lah. Okay. Tak benar kan kata-kata negatif juga. Dia pergi kutuk-kutuk dekat ni kutuk orang lain lah apa semua, tak boleh. Dan juga tidak dibenarkan juga tekan benda-benda negatif emotion angry. Okay. Kalau sesiapa yang tertekan, okay, kita ada masa kita yalah, maknanya lepas habis sesi kadang-kadang adalah tim saya dia check ke apa semua, dia akan tag lah orang yang tekan tu untuk tukar dalam masa 1 jam lah. Kalau tak memang kena remove dan kena ban lah. Dah ada few lah yang dah kena ban sebab kita bila ramai ni grup public, jadi orang main masuk kadang-kadang apa ada yang dengan niat positif, ada yang dengan niat negatif dan sebagainya. Jadi kita nak kekalkan supaya semua orang boleh belajar dengan baik. Dan ni berkuat kuasa untuk semua grup iSaham So kalau sesiapa yang join mana-mana live, okay, sila patuhi arahan ni lah. Okay, jadi nanti jangan pelik dia contact, kenapa saya dah tak boleh join. Sesiapa yang dah kena ban daripada iSaham Live memang tak akan dapat masuk balik iSaham Live sampai bila-bila. Okay, maknanya no more free lah for ni. Kita buat benda free, at least kena ada something
Kalau ramai sangat, dia macam ni senang je. Kalau sesiapa yang tertekan, boleh tukar terus. Ada yang cakap, oh saya tak perasan ke apa. Jangan buat-buat tak perasan. Bila habis video, kita boleh double check last kali. Make sure dah positif. Sebab kadang-kadang kita tak bagi notis lah. Kadang penat juga bagi notis, remove je terus. Okay, ban je. Jadi tak dapat lah join sesi-sesi akan datang. Banyak nak di-sharekan sebenarnya. Okay, sekarang ni kita straight. Now ialah kita punya session. Seperti sekali lagi diulangi, kita discuss yang ni. Okay, kalau siapa ada juga kat sini, letak dekat ruangan komen, tak pasti apa, ada soalan yang dia rasa tak pasti, letakkan kat sini. Kalau tak letak kat sini, macam mana kita nak ramai-ramai belajar? Okay, and then soalan susulan saya akan ambil di ruangan komen. So soalan main ada di dalam apa yang saya postkan ni. Poll yang kita akan buat lah setiap kali nak live, kita akan buat poll dulu. Okay, and then soalan susulan. Okay, soalan yang pertama, teknik apa digunakan untuk hold saham supaya percentage profit besar? Okay, keyword dia dalam soalan ni ialah, okay, soalan ni ialah teknik apa digunakan untuk hold saham supaya percentage lebih besar. Okay, so dia punya soalan ni, okay, sekejap saya nak letak balik kat whiteboard. Okay, soalan dia ni ialah teknik apa digunakan. Sebenarnya jawapan dia ada kat mana tau? Jawapan dia ialah ada dua. Yang pertama ialah teknik apa digunakan untuk hold saham supaya percentage lebih besar. Jawapan dia ada kat sini. Hold saham. Ini jawapan dia. Bila kita nak profit besar, kita kena hold. Kalau kita beli saham and then nak jual esok, memang tak dapat profit besar, tapi sekali-sekala bolehlah dapat. Cuma kalau katakan teknik apa digunakan untuk dapat profit besar, ialah hold saham, dan dia punya satu lagi rahsia. Yang pertama ialah ni lah, ni rahsia nombor satu. Untuk dapat profit percentage yang besar, hold saham. Yang kedua, selain daripada hold saham yang apa? Hold saham yang untung, yang naik. Ramai kesilapan pelabur apa? Okay, saya tulis kesilapan. Bila rugi, hold lama-lama. Ini memang kesilapan paling besar ramai orang buat. Yang mana kadang-kadang dia fikir apa? Saham akan naik balik. Kan? Ramai orang give up dalam saham because of this one. Okay? Bila rugi, hold lama-lama. Salah. Okay? Yang betul ialah bila untung, hold lama-lama. Supaya untung tu berganda-ganda. Sebab saham yang rugi, ada sebab dia rugi. Sebab dia saham tu tak bagus. Lepas tu kita fikir akan naik balik. Itu salah lah. So hold saham ni dia punya kriteria nombor 2 ialah hold saham yang untung, bukan hold saham yang rugi. Tu tips dia. Okay. Tu teknik apa digunakan? Jawapan dia hold, first kali hold saham. Okay, sorry. Dia ada nombor kosong sebenarnya. Yang pertama, kena cari saham yang bagus lah. Kan? Cari saham yang bagus, hold saham tersebut, dan hold saham tu bila untung hold. Jangan bila rugi hold. Ini kesilapan. Dan kesilapan ni penting. Kenapa saya kata ni? Oh, ni tahulah. Yang tak tahu nombor satu bukan. Ramai orang dia fail bukannya sebab nombor kosong, tapi dia fail sebab ni. Bila dia rugi, bila dia nak nampak untung tu? Bila dia dah start buang yang dia rugi, bila yang untung tu dia biar, dia akan nampak. Ada satu sebenarnya strategi paling mudah ni kalau tak belajar saham pun. Okay. Yang tak belajar saham langsung, tak belajar saham, saya selalu bagi satu suggestion. Contohnya lah, ada kawan-kawan apa kata, saya bukannya ada masa sangat saham. Satu dia suggestion. You buy any stocks, okay, yang mana rugi, keluarkan. Yang mana untung, biar. Tak payah fikirlah saham tu nak ni apa sangat. Kalau asalkan bunyi bagus, okay, senang cerita saya kata macam ni. Senang cerita, ambil je yang mana skor-skor bagus kat sini, yang bila dia baca tu dia rasa macam faham lah. Macam contohnya kat sini mungkin kalau Tok Glove dulu lah, mungkin Mi, Pancom ke, Di Pharma ke. Di Pharma ni kan kita banyak sebut last week. Tapi yang tekannya berapa ramai. Kalau siapa yang dalam grup, saya dah share lah. Alhamdulillah. Saya punya untung di Pharma saja memang Alhamdulillah lah. Okay, sebab tu kita ada dalam sesi premium esok, Trade and Win last week versi Franken. Kan? Sekarang ni this week Trade and Win lah versi vaksin, versi Di Pharma. Okay. Right, Alhamdulillah. Okay. Mana apa-apa yang kita tahu kat sini, Di Pharma ke, QL ke, beli je. Kalau katakan dia yang kita beli kebetulan QL tu jatuh, tak apa, kita let go. Jatuh sikit. Lepas tu masuk je satu yang untung. Itu satu cara paling mudah sekali dalam saham. Okay? Cara paling mudah sekali. Yang mana untung tu kita biar je, memang mesti punya nampak untung.
Sebab apa? Sebab counter-counter bagus. Mesti salah satunya terbang 60-70%. Sebab kita tahu counter yang bagus akan terbang 50%. Jadi yang kalau kita beli yang tersalah-salah jatuh sikit tu, tak apa, kita maafkan. Sebab saya ada rule midterm. Rule midterm ni ialah normal, kalau siapa yang beli saham midterm, normally boleh dapat 50%. This is normal. Ini macam orang kata most probably boleh dapat. Siapa tak pernah dapat 50% saham setahun sekali, tak pernah dapat. Bukan maknanya dia untung 50% overall. Okay? Dapat satu. Yang 50%, okay? Kena check balik lah. At least 2 tahun sekali tak pernah dapat 50%. Itu memang ada isu. Itu banyak. Itu selalunya dia sangkut, dia hold. Macam mana nak masuk, nak dapat yang macam ni kalau kita hold saham rugi? Okay? Mesti dapat. Kalau macam saya sekarang banyak kali lah 50% ni. Tapi point dia lah, let's say lah sekali lah kita cerita. Okay, sekarang ni sebab benda ni sangat possible 50%. Berapa kali kita boleh rugi? Okay? Berapa kali? Kalau kita rugi 10%, kita boleh rugi 5 kali. Tapi normally 10% ni banyak sebenarnya. Normally orang tak rugi 10% kecuali kalau dia masuk dekat atas gunung. Okay? Kalau rugi 5%, ini which is memang jadi jugalah. Normally dalam saham ni 5% ni normal lah. Okay? Kita boleh loss 10 kali. That's why kenapa kita nak biar 5% tu jadi negatif 50%. Negatif 5%, kalau 3 kali je, negatif 5%, okey lah tu. Dapat 50%. Itulah yang untung. Itu cara dia lah. So, itu cara teknik dia. Okay, macam mana nak cari saham yang bagus? Okay, first kali, kita cari saham yang, yang ni boleh kalau nak belajar lebih lanjut, itu sesi satu dia ialah dekat technical level 1 untuk starting kalau nak dapat yang akademik. Okay. Tapi secara in general, cari je mana-mana counter yang uptrend. Itu in general. Sebab apa? Saham yang uptrend, okay, yang menaik, dia punya momentum ada. Okay, jadi kita nak cari yang momentum ada, yang uptrend. Cuma kalau dalam datang kelas ke apa, sejam 2 jam juga kita bincang uptrend saja. Sebab apa? Kita nak bincang lah uptrend tu berapa hari ke apa semua. Tapi dalam in general lah kan, cari yang uptrend. Okay. Ni in general, ni senang cerita. Sebab saya tak boleh nak explain panjang sekarang ni. Kalau tak, jadi satu topik ni je lah. Sejam ni. In general, kalau kita tengok Sapura, dah obviously turun. Kan? Pasal apa nak beli? Dia yang kata, ni bottom. Tak, waktu zaman hari tu pun orang kata ni bottom. Waktu dulu pun kat sini pun orang kata ni bottom. Kat sini pun bottom. Jangan beli yang macam ni. Kaji saham yang dalam keadaan menaik. Yang menaik. Itu satu lah cara. Kalau macam nak detail apa semua nanti. Saya try untuk bagi, kalau kita ada 10 soalan, supaya satu soalan 10 minit lebih kurang. Okay? Tak panjang daripada tu. Okay? So dapatkan satu saham yang ni, dan satu cara lah kalau katakan kita nak start, sebab selalunya orang yang baru nak start, saya nak jawab dari perspektif ramai yang kita katakan macam nak briefly lah. Kita dapatkan yang at least direction dia ke atas, and then fundamental dia bagus dari perspektif kalau kita ditanya company ni akan berkembang ke tak. Perspektif yang tu dulu, starting point ni, starting point. Okay? And then ambil saya punya rule tadi. Bila untung hold, bila rugi jual. Kalau tak tahu nak jual banyak, sebab discuss panjang support apa, kita akan support tu yang bincang dalam technical level 1. Kita bincang support kalau jatuh macam mana nak cut loss. Tapi tak apalah, tak apa. Sebab tak sempat saya nak explain semua. Kita anggap ni, let's say pelabur kat sini, macam ada pelabur baru ke apa. Let's say nak ambil satu rule. Saya nak ajar satu strategi. Cari yang menaik, technical nampak, dari segi mata kita nampak menaik. Tak kisahlah naik macam mana pun, asalkan nampak naik. Sebab tak logik lah yang ni nampak naik, betul tak? Tak logik. Okay? Nampak naik, tak kisah apa-apa, asalkan nampak naik. Naik sikit ke, naik banyak ke, asalkan nampak naik. Itu strategi pertama. Dan fundamental pula, asalkan kita kalau tanya, Sapura boleh tak berkembang tahun depan? Okay. Macam mana nak detect sekarang ni? Kalau tengok dekat iSaham, okay, tengok ni dekat iSaham Sapura ni, ni quarter report dia. Ni trend ni lebih advance lah. Okay. Let's say quarter report. Sekarang ni, profit dia ialah tak ada profit sangat. Okay, tengok yang ni lah. Profit dia memang sangat sikit lah. Maknanya yang latest profit dia ialah 14 juta. Okay. So soalan dia, dengan last sebelum tu dia rugi berapa bilion? Rugi. Soalan saya, boleh tak company terus berkembang pada masa akan datang? Ataupun dia akan sama je? Kalau sama je tak beli. Kalau turun, lagilah tak beli.
Kalau kita yakin dia boleh berkembang, okey, kat situ dah cukup satu syarat. Maknanya satu syarat sesuai untuk beginner. Saya bagi trading plan terus. Strategi yang pertama ialah uptrend. Tak kira. Sebab saya nak explain panjang tak kira. Uptrend, tak kira pemandangan apa. Maknanya asalkan nampak kenaikan. Okay, nampak kenaikan. Tak kira nampak naik macam mana. Yang kedua, asalkan boleh berkembang dari segi syarikat dan maknanya yakin lah. Maknanya ada keyakinan lah. Maknanya okay, kalau masuk yang ni, Sapura. Okay. Sebab kadang-kadang kita cakap je, Sapura ni bagus ni harga minyak akan naik ke apa. Akan naik tu kita tak pasti. Tapi kalau kita kata, saya yakin. Sebab apa? Sebab Sapura ni apa, cukup. Kan? Cukup. Itu pun dah cukup syarat. Beli kalau katakan jatuh, 5% jual. Nanti mesti satu dapat 5%. Tapi kalau nak precise lagi, that's why kita ada sesi lah. Dekat iSaham. Sebab gambar tadi rosak. So, asas. Kita ada. Ni asas free sekarang. Asas sekarang ni tengah berlangsung hari ni. Siapa yang tak join lagi boleh join next 2 weeks. Sebab hari ni punya dah tutup. Webinar asas iSaham 2020. Percuma ni. Sebab apa? Sebab ditaja oleh Bursa Malaysia. Bursa Malaysia nampak kita punya inisiatif nak bawa pelabur apa dengan harga kelas murah, bagi semua benda percuma. Dia kata okey lah. Kan? Ni. So percuma. Lepas habis asas ni saya explain satu lah. So tadi iaitu TA, satu cabang ilmu. TA. Ini kalau belajar boleh dapat dah strategi daripada soalan yang ni. Macam mana kita nak precise lagi lah saham bagus tadi. Uptrend macam mana? Sebab ni saya explain dalam masa 10 minit je. Macam mana ni sejam kita belajar. And then macam mana nak cut loss ni tadi 5% je. Kita belajar lagi 2 jam sebenarnya. Okay, macam mana nak cut loss 2 jam. Okay, and then macam mana kita nak campur lagi. Asalkan boleh kembang ni ada satu lagi elemen lain. Itu semua kita belajar dalam TA1. Yang mana kita next lepas Raya Haji tak ada kelas. Next 2 weeks kita akan ada sesi ni apa yang akan berlaku selepas ini. Okay, saya tunjuk dulu cabang dia. TA1, FA1, okay, Fundamental 1. Ni terbalik daripada gambar selalu. Saya tukar balik kan nanti ada yang pening. Okay. So TA1 TA1. Itu semua. Yang mana soalan nombor 1 ni memang belajar dekat sini. TA1. Panjang. Tapi saya dah ajar lah. At least ada yang kata dia ni macam apa kata nak iklan kelas. Bukan. Saya ajar strategi. Beli jual tu semua boleh. Dah boleh pakai. Cuma kita kekangan masa. Nak jawab semua soalan kan. Okay. Lepas tu minggu ni ada special. Ada satu sesi. Okay, ni saya nak tunjuk. Because saya nak bagi tahu flow lah. Kalau siapa yang nak dapatkan overview lah kelas apa kita nak buat ni. IPO kita akan buat esok. IPO ni masing-masing boleh tengok lah. Contoh dia, bukti dia dekat iSaham ada section IPO khas. Very special. Orang lain tak sempat nak buat benda ni. Kalau kita tengok tempat lain, tak buat lagi benda ni. Okay? Kita dah buat. Because apa? Memang IPO boleh buat duit. Cuma, masing-masing kena tahulah strategi dia. Okay? Ini upcoming IPO 4 Ogos. Siapa nak main apply, silakan apply. Tak ada masalah. Tapi nanti akan selalunya lah, majority people dia apply je, dia tak ikut calculator yang kita bagi ni. Okay? So bila dia tak ikut calculator ni, dia akan over apply lah, tersalah. Kan? Tersalah. Tapi tak apa, boleh dapat juga. Tak ada masalah. Dia kata, saya dapat je dapat, tak ada masalah. Tapi tak optimum. Sebab ada cara nak increase probability. Okay, yang ni kita akan bincang esok. Dan yang best pasal IPO ni, statistik dia. Okay, kalau ikut ni kalau guna strategi yang iSaham lah. Okay. Ada few strategies dengan accuracy 90%. Maknanya kalau siapa yang follow strategi ni, 90% of the time dia naik. Okay. Dan juga performance each IPO boleh dapat lebih kurang 30%. Okay. Dan kalau saya tak payah nak cakap sebab apa, dah semua dah boleh sedar. Macam TCS hari pertama, siapa yang beli IPO confirm dah untung 150%. Okay. Tapi bila kata menarik ni, apa isu dia? Belum nak dapat tu belum tentu dapat kan. Dia ada undian. Tapi tak best lah kalau kita tak dapat join sekali benda-benda yang macam ni. Okay? Ini selalu sebagai pelabur mesti kalau tanya saya mesti tahu benda ni at least. Okay? Kalau katakan masuk VH 65%. Yang ni sesi dia esok lah. Okay? Sesi dia esok. Alright. Ada juga kalau siapa yang tak nak pergi sesi ke apa, ada yang macam nak basic lah, nak tekan apply kat mana, semua kita letak kat bawah ni. Tapi kalau sesiapa yang betul-betul
nak faham detail sebenarnya apa sebalik, memang baik tahu kan, sebab kita dekat IPO ni kita dah lama. Okay. So memang pelbagai perkara kita punya nota statistik saja sedetail ni. Tengok ni additional note dia. Okay, sedetail ni. Okay, saya explain deep sikit sebab esok ada sesi ni. So inilah esok. Minggu depan kita tak ada apa-apa sesi. Minggu depan tak ada apa-apa sesi. The next week tu, maknanya buka je Raya Haji, kita akan buat yang ni pula. FA1. Okay. The next week TA1. Jadi dia adalah sesi ni kita akan gila-gila kan, TA1. So the next after that barulah ada sesi-sesi lain lah, tutorial air saham lepas tu. Okay. Ikut susunan ni 1, 2, 3, lepas tu tutorial air saham. Okay. So ni lah. So maknanya IPO hari ni, jap saya buka kalender jap. Okay, saya buka kalender jap. Sekarang ni ialah okay, tak apalah. Senang cerita. Okay, jumpa dah. So IPO ni kita akan buat pada esok 26 Julai. So minggu depan Raya Haji. Jadi lepas tu lah, ini 9 Ogos. And then the next week pula ialah yang ni 16 Ogos. Itu that's the aim lah. And the next week after, okay, ialah tutorial air saham. Tutorial air saham. Tutor lah, saya letak tutor. Itu ialah the next week. Next week. So itu cara kita susun kelas. Setiap minggu ada kelas kalau siapa yang join air saham. Sebab tu kalau tengok kan, terima kasih yang join kan. Banyak betul kelas kan. Okay. Banyak kelas. So itu dia. Lebih kurang. Okay. So siapa yang nak belajar pasal soalan pertama, TA1 is the way lah. Dan harga dia, kalau kita nak belajar benda ni selama daripada pukul 10.30 hingga pukul 4. Okay. So kita live ni kita ada rehat kat tengah lah. Okay. Harga dia cuma RM69 sahaja. Okay, RM69 sahaja. Benda tak sampai 3 digit untuk belajar technical level 1. Okay, RM69 sahaja. Ni kalau pergi kat luar ni memang ratus-ratus lah. Okay, alright. IPO pun RM69. IPO ni kita special sikit. IPO ni setiap kali ada IPO baru kita akan review. Maknanya bukannya join group ni sekali je. Macam 3 jam. Ada 5 IPO. 5 lah kita review. Okay, so maknanya 8 sesi ke apa semua. RM69 sahaja. Okay, alright. So itu dia sedikit sebanyak. Okay, soalan kedua. So itu soalan pertama lah. Bagaimana teknik untuk jual beli saham penny stock? Okay, saham penny stock yang naik disebabkan news. Bimbang order tak match sebab queue terlalu ramai. Okay, yang pertama saya nak jawab yang kedua dulu. Mungkin ramai orang tekan sebab dia dengar bunyi penny stock dia tekan lah. Tapi yang bimbang order tak match tu yang saya nak jawab dulu. Okay. Alright, jap. Saya ambil dulu soalan ni. Okay, and then saya akan letakkan di ruangan sini. Okay. Okay. So, kalau kita tengok soalan dia. Okay, bimbang. Okay, yang pertama tak perlu bimbang. Order memang okay, kalau let's say soalan dia lah, macam ni kita nak masuk queue tu apa semua, jangan risau walaupun nampak dekat queue tu, kadang-kadang 10,000 kan, beratur, okay, beratur je. Guna teknik yang kita belajar. Okay, maknanya boleh dapat, jangan risau. Sama tak, maknanya sebab kadang-kadang ada setengah yang dia punya soalan macam ni. Kadang-kadang saya queue, tapi apa yang saya takut ialah tak ada orang nak jual lah. Jangan risau, dalam saham itu kalau susah nak jual beli tu bukan pasaran saham, ataupun selalu saham-saham macam tu orang tak sebut, saham sikat apa semua orang tak sebut. Okay. So soalan nombor 2 ni tak perlu risau. Okay, tak perlu risau. Ni soalan yang pertama. Bagaimana teknik jual beli saham yang naik disebabkan news? Yang pertama ni kena betulkan fakta sikit lah. Okay. Satu fakta ialah dia bukan naik disebabkan news. Okay. Itu yang pertama. Dia bukan naik disebabkan news. Kadang-kadang kita rasa dia naik sebab news. Dia bukan naik sebab news. Okay. Semua saham penny pun tengah naik sekarang. Dia naik sebab musim dia. Okay. So dia bukan naik sebab news. Bila kadang-kadang bila news masuk, lepas tu kita nampak naik, kita ingat dia naik sebab tu. Dia dah naik sebelum tu lagi. Okay. So soalan dia lah, bukan bagaimana teknik jual beli saham stok. Okay. Itu bagaimana teknik jual beli saham penny stock. Okay. Sebelum news lagi. Okay. So yang ni tak perlu risau sebab news. Okay. Dia bukannya naik sebab news. Tu satu lagi benda yang kita kena betulkan lah. So yang ni pun tak perlu bimbang. Okay. Sebab kalau kita pakai strategi beratur besar mana pun boleh dapat. Okay. Dan yang kedua,
Tak perlu juga bimbang adakah sebab news apa, tak perlu. Tak ada teknik sebab news. Maknanya jangan baca news baru beli. Ramai sangat orang sangkut. Dah banyak video dah buat kat bawah ni. Boleh tengok balik. Ramai sangat orang sangkut sebab news. Salah. Okay. So soalan dia ialah bagaimana teknik jual beli penny stock. Itu soalan dia sebenarnya. Itu soalan yang penting. Okay. Dia tak ada tengok. Oh, you tengok news, kalau keluar news tak ada. Itu selalunya, especially penny stock, itulah masa paling dia orang nak jual. News keluar, dia kata alright, semua orang baru nak beli, dia jual. Habis. Semua sangkut. Kebanyakan yang naik tak ada news. Okay, kebanyakan yang naik tak ada news. Okay, soalan dia bagaimana teknik jual beli saham penny stock. Jawapan dia ialah sama sahaja seperti beli apa-apa saham lain. Tapi apa bezanya? Maknanya kalau kita nak beli saham penny stock, samalah macam kita beli saham lain. Macam mana beli saham lain? Jadi kalau kita beli saham lain pun kita tak tahu kita beli macam mana, macam tu ada isu dengan kita lah. Kita sendiri tak tahu macam mana nak beli saham. Okay? Itu isu dia. So sama je beli saham. Kalau katakan kita beli trend, ini saya ada buat satu sesi last week. Ini adalah jemputan lah, ada yang jemput saya. So tanya pasal DNEX. Kata, bila nak beli? Saya kata, kan dah belajar teknik. Belajar teknik apa? Kan dia menaik, nampak naik pada mata kasar kan. Okay? Cuma kita belajar lah, kalau boleh belajar dapat position cantik, ada entry point, masuklah ke entry point. Masuk ke entry point. Dekat screener, saham pun ada screener kalau nak bantu kita semua untuk dapatkan entry point yang paling cantik. Okay? Ada. Macam contohnya kalau kita buka screener, for example lah, uptrend. Ambil uptrend je. Okay? Uptrend. Simple uptrend plus screener. Ni cadangan je lah. Simple uptrend plus screener. Okay? Ada perkataan entry. Ni siap Inix pun ada. Cuma sini saya tak cadangkan beli. Nanti lepas ni saya kupas sikit. Nanti dia kata kat sini. Oh, Inix dikata beli kan. Contoh Inix. Jadi kalau katakan siapa nak beli ni, apa strategi dia? Dalam screener ni dah bagi tahu boleh beli. Okay. Entry point kat situ. Jadi memang boleh beli kat sini. Kan? Dia tunjuk position dia. Kan? Kalau kita dah belajar trend sikit, support sikit, kita jumpa jugalah entry kat bawah-bawah ni. Nak go in detail, TA1 kita discuss. Okay, discuss. Macam DNEX, beli kat sini. Sekarang dia tak keluar lah kat screener kata suruh beli kat atas ni, tak ada. Okay. Inix, kecuali kalau dia dah naik nanti turun balik, dia mungkin suggest kat sini. Kan? Tu teknik lain pula. RBS lah apa semua. So dia bagi soalan dia sekarang ni, Inix boleh beli tak kalau nak beli? Contoh, kalau nak beli. Jawapan dia ialah mengikut strategi. Maknanya soalan dia kat sini. Sama tak ni? Sama teknik dia. Beli saham yang macam ni. Okay. Mengikut strategi. Tapi apa beza dia? Beza dia ialah, ini dalam video lepas dah buat. Apa beza dia? Okay. Beza dia ialah risiko pada penny stock tu je. Tak ada teknik-teknik lain pun. Teknik sama je masuk jual ni. Okay. Ini satu cara lah. Ada banyak lagi cara. Macam contohnya ada tak cara yang kalau nak masuk dekat lantai bawah ke? Ada je cara-cara lain. Kan? Bila trigger setengah screener dan sebagainya ada. Okay. Cuma beza dia risiko pada penny je. Risiko pada penny. Kalau nak saya tunjuk, saya boleh tunjuk juga. Saham-saham penny ada juga. Tim kita ada juga yang minat saham-saham jenis, ada beli dan untung banyak. Boleh. Cuma saya tak sanggup nak tunjuk. Nanti kau semua ingatkan beli macam 100% tu macam semua orang boleh buat. Bukan macam tu. Memang nampak dari segi iklan seolah-olah semua orang buat lah 200% ke apa semua. Saya suka tunjuk saham-saham yang let's say 3-4 ringgit beli dan boleh untung 50% lebih kurang je. Sama je. Sebab apa? Yang ni lebih baik. Risiko pun lebih rendah. Tapi yang ni pun untung juga. Kan? Cuma ini lebih risiko. Maknanya kalau untung besar. Ini ni saya tunjuk cerita. Kalau nak masuk, tak ada masalah. Sekarang ni harga yang cantik. Okay, ni kajian lah. Kajian, bukan saya suruh beli. Okay. Tapi kalau jatuh, ramai orang yang tak boleh nak terima ialah bila jatuh dia tak tahu nak buat apa. Esok jatuh 10 sen. Contoh. Dia tak tahu nak buat apa. 10% banyak. Lepas tu duk fikir lagi. Lepas tu sampailah dia dah jatuh bawah ni pula 20%. Sebab benda ni, sehari kita tak buat keputusan, esok 10% lagi. Lagi tak buat keputusan, dia terjun lagi. Kan? 40%. Kita tengok apa yang dah jadi dekat contohnya Connect. Okay? Connect apa jadi? Dia bagi kita sekejap je untuk buat keputusan ni. Ini kalau siapa yang dah belajar support resistance lah. Kan? Jatuh ataupun keluarlah signal sell. Okay? Bila keluar kat sini kita degil sebab apa? Kita sayang sangat saham tu 20 sen.
Lepas tu dah jatuh, ambil kau jatuh 40%. Lepas tu waktu tu tak tanya, janganlah tanya waktu tu. Saya akan cakap, patutnya jual lah itu, asal tak jual. Wah, lepas tu kita pun jawab sama juga. Kan? Tak maknanya dah terlepas. Okay? Dan nak buat apa? Jual and then muhasabah. Maknanya fikir balik, kenapa kita pergi buat benda tu? Kan? Pasal apa kita buat? Jadi soalan dia lah pada risiko. Itu je. Teknik sama. Jadi ni, dan satu lagi kena faham, risiko kedua pada penny selain daripada uh, risiko yang mana harga dia boleh naik turun banyak, risiko yang kedua, habis dah cabang-cabang dia pun dah terbang macam ni kan. Risiko pertama ialah turun naik banyak, wow, terbaik. Turun juga banyak, terciduk. Kan? Ni ayat tengah sedap sekarang bunyi. Turun banyak, terciduk. Naik banyak, terbaik. Okay? Termantap. Apa risiko kedua? Kebanyakan penny dikontrol oleh sindiket. Jadi, kita meletakkan masa depan kita pada sindiket. Itu ada. Jadi kalau siapa masuk sindiket-sindiket ni kalau nak bincang pun panjang, nampak. Saya bawa 2 soalan dah habis dah ini sebenarnya. Okey. Kenapa kita meletakkan masa depan sikit? Maknanya apa? Sindiket ni bila dia beli setengah saham, anytime dia nak naikkan dia boleh naikkan, anytime nak jual dia boleh jual. Tapi first kali sindiket dia akan lebih bukan lebih lah, maknanya dia tak boleh nak kontrol semua saham. Dia hanya boleh kontrol saham kecil sahaja. Sebab kalau dia kontrol saham besar, nanti dia kena tapau dengan EPF. Ni detail lah, kalau nak bincang nantilah next time. Hanya boleh kata saham kecil je. Selalunya bawah 30 sen. Maknanya kalau katakan in average dalam masa sebulan lepas tu bawah 30 sen, inilah saham-sahamnya. Tapi kalau nak go detail, boleh go deep lagi. Okay. Jadi ni ada yang kata kita boleh guna teknik yang boleh bersama-sama dengan sindiket. Tak ada masalah as long as kita dia kata kalau kita masuk dan kebetulan memang sindiket tengah push waktu tu, sebab kita macam nak detect ke apa, tak ada masalah. Untung tak ada masalah. Untung tak apa. Kalau rugi, itu yang ramai. Bila rugi apa jadi? Terciduk dan diam. Okay. Alright. Saya tak tengok lagi ruangan komen. Mana tahu ada soalan-soalan susulan. Ada komen kat sini. Penny ni boleh jadi scam. Betul. Ni saya kata. Nampak? Kadang penny dikontrol oleh sindiket. Sindiket ni lah yang mungkin boleh men-scamkan. Ni. How to tell bila price nak naik. Ada saham yang volume high pun. Okay. Soalan ada yang tanya kat sini. Ada yang tanya. Penny stock. Eduspace, Thrive, lepas tu ada yang cakap volume tinggi pun tak naik-naik. Ini sebenarnya saya rasa saya baru last week. Okay. Kenapa volume tinggi tak naik? Sebab, mungkin dalam satu sesi kot. Ada sesi. Sebab, volume bukan kriteria beli dalam saham. Volume bukannya, dia tak kata apa-apa. Kalau macam senang sangat macam tu, maknanya kalau ada volume je akan naik. Tak ni, okay, saya tengok contohnya XOX. Okay, XOX. Saya tunjuk satu benda. Okay, XOX. Sekarang cerita, bila orang tanya, kenapa XOX naik? Tuan tengoklah pada volume. Contoh standard. Ni. Kita pun yakin lah. Nampak tak ada volume hari tu? That's why dia naik. Contoh. Bukan saya kata dia naik. Okay. Bila naik, kita tunjuk semua pun jadi. Ni tak payah cerita lah. Dia kalau apa yang naik minggu ni, tak payah cakap lah MACD ke apa. Tekan apa pun naik. Sama tak? Kalau kita tengok sebelum ni. Okay. Saya nak tunjuk sebelum ni. Okay. Dah tu ni volume ni apa ni? Volume ni. Ni volume tak naik pun. Ni volume banyak ni, tak naik pun. Okay. Turun lagi lepas tu. Okay. Ni satu lagi ni kat sini. Okay. Okay. Ni volume banyak, tak naik. Ni volume banyak, tak naik. Turun lagi lepas tu. So bukan disebabkan volume dia naik. Okay. Dia nak naik sebabkan sindiket nak push time tu. Okay. Jadi macam ni kita nak masuk, kita follow je strategi yang standard. Jangan tengok volume saja. Ramai tengok volume saja, dia ingat volume ni akan harga naik. Tak macam tu. Dalam saham dia tak straightforward macam tu. Okay. It is all about the plan. Sebab tu ramai dia, kenapa dia tengok volume? Sebab dia macam nak menduga. Bila volume ada, maknanya ada something nak berlaku. Tak semestinya. Okay. Tak semestinya. So fokus, ini saya dah, saya ingat. Ini last week sebenarnya saya discuss. Tengok balik video. Fokus on apa yang kita boleh kontrol. Apa yang kita boleh kontrol, jangan fokus. Jangan ni. Lepas tu dia kata, SOS ni kenapa naik ni? Ni bagus ke apa semua? Jangan fikir-fikir apa. Siapa nak masuk, dia masuk guna technical analysis. Masuklah sekarang.
Kalau terbang naik, Alhamdulillah. Kalau tak jadi, cut loss. Cuma tak sedap sangat lah kita beli benda yang kita dikontrol oleh sindiket kan. Elok kita beli saham yang kita tahu this one is macam investment datang. Bank pun nak beli sebab atas potensi. Okay? Saya tak adalah kata yang ni sindiket. Cuma saya bagi tahu saham ni dia murah ataupun dia punya value dia market cap dia rendah menyebabkan mudah sindiket. Dan pernah pun sebelum ni dah sindiket dah pun. Ni. Kalau siapa yang tak pernah belum berhadapan dengan zaman dia SOX ni. Okay. Pernah dulu dia pergi cidukkan orang kat sini, and boleh tanya kawan-kawan siapa yang pernah invest tahun 2015, memang tak akan dilupakan lah. Okay, iaitu dia pergi beli kat harga atas macam ni, and then dia turun harga, and then dia terciduk sama-sama. Okay, waktu naik tak nak beli, dia nak beli waktu atas sekali baru nak beli. Tu yang banyak yang berlaku. Okay, sebab apa? Sebab bila naik, sebenarnya dekat naik strategi ada dekat sini, nampaklah strateginya. Okay, sebenarnya diikut strategi. Tapi bila kat sini kita tak nak beli sebab kita mencari alasan. Volume lah, mencari alasan lah. News lah. Bila keluar news kat atas baru nak beli. Itulah kesilapan ramai pelabur. Dia beli kat atas kali. Sebab apa? Emosi. Emosi sebab apa? News. News ni emosi. News emosi. Lepas tu apa? Sebab volume sahaja. Volume ni bila nak turun volume tinggi je kata kan ni. Tinggi volume. Tak boleh lah. Okay. Alright. Okay. Berapa okay, so saya rasa majority. Okay. Ni. Okay, ada satu soalan lah. Dia follow up soalan macam ni, macam nak detect sindiket. Tak perlu detect sindiket lah. Semua saham yang bawah 30 sen, saham yang bawah, senang cerita lah, saya bagilah kriteria kat sini. Yang market cap dia agak rendah. Selalunya bawah 100 juta lagi teruk, ataupun bawah 200 juta. Okay. Selalunya saham-saham yang ni mudah. Kita takkan tahu kalau kita tahu saham ini ialah sindiket, kan? Kalau kita tahu, jadi apa? Okay? Dia takkan bagi tahu. Macam orang kata kan, ramai kata nak detect jerung-jerung tak bagi tahu dia beli apa. Okay? Nak detect pun tak boleh. Kalau boleh detect, macam tu dia tak ni lah, kan? So dia tak ada macam orang kata apa? Ni yang kita tahu ialah yang ni high kebarangkalian tinggi sindiket. Kalau tanya saya, semua yang naik-naik lately ni semua sindiket lah. Yang lately naik, yang bawah sen-sen ni Sebab apa? Retail banyak. Jadi dia kata ni lah masa dia push. Tak lama lagi akan jadi satu generasi retail yang ramai tersangkut dekat pucuk XOX ke apa. Of course lah sekarang ni mungkin tak ramai beli lagi. Dia baru kat sini, orang belum confident lagi. Akan jadi generasi yang tersangkut dekat 30 sen apa, yang mana harga dia jatuh. And kita akan sama je. 2015 punya orang, nanti 2020 ni, lepas ni yang tersangkut ni, sama je cerita dia nanti. Okay. Bila dah kena baru tahu. Okey, alamak, saya rasa banyak sangat kita ada 15 minit lagi. Okey, secara overall keadaan market Malaysia sekarang dalam keadaan kukuh. Okey. Atau masih tak ni? Okey. Ada yang tanyakan ni, screener Jurong S, Jurong Y. Kalau nak tanya, kan saya bagi tahu. Kalau nak tanya, tanya di poll. Kalau ada, saya akan jawab. Okey. Sekarang ni tak ada soalan ni Alright. So kalau betul ni, kalau siapa ada soalan, tanya di poll bila ada. Yang lain tekan, sama-sama tekan. Jadi yang tu sama-sama. Tapi nanti saya akan up jugalah explanation pasal screener ni. Tapi bukan sekarang. Okey. Keadaan market Keadaan market. Okey. Alright. So apa yang kita boleh tengok kat sini, simple je. Saham keadaan masih uptrend. Jadi apa? Jadi masih okey. Tu je, simple je jawapan dia. Kita yang complicated. Nak kena detect ni lah, nak detect. Waktu harga naik ni, punyalah ramai yang nak detect market kita akan jadi crash lah, apalah, orang dah tak ada ni lah, tak ada duit apa semua. Market naik, relax je. Orang yang sama pada hari ni, dia kata, inilah beli. Pelik dunia ni Tak perlu kita nak go into the complication. Market kukuh tak? Nampak keadaan apa? Menaik. Kukuh. Kalau drop kat sini masih dianggap peluang. Kalau drop kat sini tak bukan peluang lah. Tapi kalau drop sikit, drop sikit je ni, dia anggap peluang nak membeli. Jadi tak perlu nak risau. Ramai kat sini ingat mungkin ramai dah lupa dekat sini pun ramai yang betul-betul panik. Kita ni bila panik tak ingat dunia. Bila naik, apa jadi hari tu tak ingat dunia kat sini sekarang ni pun macam merah-merah sikit dah, macam apa jadi. Okay. Masih kukuh. Alright, tu jawapan dia. Okey, ada yang minta ulas buy on rumors, sell on news. Betul lah. Macam saya beritahu tadi.
bagaimana teknik jual sebelum news. Maknanya sebelum news ni maknanya rumus ni maknanya rumus pada harga saham tu kira rumus juga. Bila sesuatu benda tu naik, itu rumus lah. News ni maknanya bila keluar news janganlah beli. Ramai yang beli waktu news keluar. News keluar ni kalau sindiket punya saham, dia keluar untuk jual. Kalau saham-saham besar, kebanyakannya dia punya value dia dah translated lah dalam harga saham. Jadi jangan beli waktu news keluar. Beli waktu sebelum news. Pada price punya ni, apa yang kita nampak pada chart. Okay. Alright, so itu jawapan dia. Bagaimanakah kaedah untuk guna intraday scanner? Okay, ni saya tak boleh nak kupas sebab apa? Satu ialah soalan ni mungkin tak relevan untuk dia adalah satu sesi belajar intraday. Yang tu ada dalam TA Advance. Okay. Yang kedua ialah mungkin ada audience kat sini yang agak beginner. Nanti pening kita nak bawa banyak sangat point. Jadi apa yang saya nak tunjuk pada hari ni ialah dia punya roadmap. Sambung sikit lagi tadi. Kan tadi kalau siapa nak belajar TA1, lepas tu ada yang nak belajar strategi rebound. Okay, saya tunjuk sikit je lagi. Bolehlah pergi ke sesi TA Advance. Okay, TA Advance. TA Advance, kenapa kita tak ada post lately ni? Sebab dia TA Advance ni, dia ialah 34 sesi. Dan saya dah janjikan lah dalam TA Advance pagi tadi. Okay, saya dah janjikan untuk naikkan lagi 2 sesi kali 2. Kan, maknanya 4 sesi. So, total sesi kita akan jadi 38 sesi. Setakat ni. Sesi. Okay, setiap kali, maknanya siapa yang join, 38 sesi. Beza dia TA Advance ni kita buat setiap minggu. Setiap minggu kita buat 2 jam. Maknanya setiap sesi tu kita buat sikit-sikit belajar. Cuba bayangkan kalau kira 38 sesi of sejam. Okay, 38 jam. Kalau kita ambil kelas lah, sehari selalu orang buat apa? 6 jam. Lebih kurang. Macam belajar seminggu. TA Advance ni. Dan TA Advance ni anytime. Kalau siapa yang boleh subscribe. Cuma yalah minggu ni tak ada. Minggu depan Raya Haji. Jadi the next weeks lah. Okay. Dia punya syllabus. Okay, TA Advance ni. Okay. Syllabus dia ialah ni TA Advance Okay. Okay. Yang ni lah antaranya. Kita ada 17 sesi recording, 17 sesi live. Maknanya setiap topik tu akan ada main benda yang diulang. Dan kemudian kita ada revision, pengukuhan, case study dan juga soal jawab. Jadi total ni ialah 17 kali 2. Okay. Alright. So ini contohnya Fibonacci, chart pattern, candlestick, BTST, intraday, moving average, part 1, part 2, part 3. Ambil macam tu sekali. Part 1, part 2, part 3. Revision part 1, revision part 2, revision part 3. Hari ni pagi tadi kita buat yang ni. Indicators. Okay. Part 1, part 2. Habis soalan. Stochastic, accumulation distribution. Ini siapa lagi? Stochastic RSI, divergence. Semua discuss balik pagi tadi. 2 jam. 9 hingga 11. Okay. And then kita akan sambung. Lepas Raya Haji, buy on breakout. Sambung. Dan siapa yang join, let's say dia bayar hari ni ataupun dia bayar esok ni lah, sebab hari ni mungkin team kita tak standby untuk TA Advance. Boleh tengok semua recording ni. Okay, dalam ni pun ada recording Fibonacci analysis. Kan, ada recording. Dan boleh tengok juga sesi revision yang kita dah buat. Maknanya Fibonacci sejam, sesi revision sejam. Dan lepas ni kalau ada sesi, boleh join. And everything ni, package ni, ni macam nak ambil sijil yang macam saya ada lah. Saya ada sijil yang dipanggil MSTA CFTE ni. Okay, MSTA CFTE. MSTA UK CFTE. Certified Financial Technician US. Sijil ni kalau nak belajar, ramai orang cuba juga explore benda ni. Harga dia RM20,000 sekarang kalau nak belajar. Okay. Belajar semua topik. Ni RM20,000 kalau nak belajar. Okay. Kalau katakan, okey lah orang buat kelas yang tak belajar pun semua benda ni. Okay. Itu pun orang dah charge berapa ribu. Tapi dekat iSaham, kelas ni, yang ni, cuma berapa? Agak-agak. Okay. 299 sahaja. Okay, 299 sahaja. 209. Dan lepas habis ni, kalau siapa betul-betul berminat lah nak ambil sijil, nak US ni pun kita ada guide. Kalau siapa nak melalui iSaham punya, sebab exam dia punya harga ni yang daripada RM20,000 ni, exam dia saja dah dekat RM8,000 lah. Ada. Cuma siapa lepas dah habis join TA Advance nanti, selalu lepas habis sesi nanti saya post lah link kalau siapa yang berminat. Sebab apa? Sebab kita dah ajar semua. Tinggal nak belajar macam nak jawab exam sahaja untuk dapatkan sijil ni. Certified Financial Technician. US punya atau dengan nilai sekali. Okay. Boleh selepas habis sesi ni. Okay. Kalau masuk. Okay, jap. Okay. Sat. Kejap
Saya kena remove sebab ada orang iklan kat sini. Jadi saya kena ban kejap. Okey, bagi masa sikit kepada saya. Okey, kejap Okey, bagi saya masa sikit ini kata bila apa? Okey Alright, done. Okey. So selepas ni satu ada rule semua sila patuhi rule. Okey. Yang pertama tak boleh iklan. Ada yang nak iklan, okey, akan memang saya dah remove terus tadi. Ban. Kalau tak saya, tim saya lah. Kalau saya nampak kat ruangan komen, kita akan remove member, kita akan terus ban lah. Okey, kita akan terus ban. Itu yang pertama. Okey. Sebab boleh delete. Lepas tu kalau siapa yang tertekan butang angry pun pagi tadi waktu start tadi saya ada bagi tahu. Okey. Sila tukar. Dekat sekarang ni ada seorang nama dia Faizal Ibnu Kalau tak tukar memang lepas habis video ni akan terus kena remove dan ban. Maknanya tak akan jumpalah grup ni. Okey. Lagi. Okey. Okey. Sekejap. Nampak? Sebab apa? Sebab dia mengganggu kita semua persekitaran. Alright. So ini TA Advance. Okay, 299. Okay, 299. Yang ni CFT. Kalau CMT pun sama. Tapi point dia lah, syllabus ni, harga dia memang macam ni selalu. Dan kita sebenarnya ajar macam kita nak ajar syllabus tu sebenarnya. Okay. Alright. Sesi Aisaham semua ada live. Okay, TA Advance memang ada live. Ada live. Okay. Ada recording. So tak perlu risau. Ya, kalau IPO ada rakaman. Macam kalau daftar hari ni akan ada rakaman. Jangan risau. Okay, jangan risau. Okay, so semua sesi ni ada rakaman kecuali asas. Sebab apa? Asas kita kena report ke bursa. Kan? Kita kena bagi tahu berapa orang join. Jadi kalau orang tu join rakaman, kita tak dapatlah nak report. Jadi yang tu kena live. Okay, kita ada masa sedikit lagi. Jadi yang ni saya nak bagi tahu yang tadi intraday ke, maknanya jawapan dia kalau nak belajar intraday penuh dalam TA Advance. Kalau katakan siapa yang nak start guna intraday iSaham, kita ada yang free version lah kalau nak. Untuk siapa nak starting point lah. Cuma dia bukan main tekan, still kena ada ilmu lah. Watchlist dia dah ambil je kat sini, super short term. Okay, super short term ni boleh guna dulu yang ni, super short term. Tapi sebenarnya kena ada belajar juga intraday. Maknanya kena tahu skill. Sebab yang ni bukan main tekan. Ramai juga jumpa saya kata, saya guna yang ni, saya main tekan. Lepas tu macam ada isu, memang lah. Ini bukan terus tekan punya. Bahaya. Okay. So, itu sedikit sebanyak. Dan juga ada juga yang tanya, kalau katakan saya nak dapat screener semua ni, okay, screener yang ada ni. Okay, Simple Uptrend Plus. Okay, screener. Okay, dan juga sebab ni kalau untuk orang biasa dia tak dapat guna ni iSaham premium ni. Okey. Screener contohnya Simple Uptrend Plus, dia ada yang premium dengan tak kan. Okey. Kalau tekan premium ni kadang-kadang tak dapat guna. Yang ni macam mana nak dapat premium ni? Berapa kita charge? Okey. Software macam ni, selalunya software macam ni kalau nak charge lah memang lagilah ratus-ratus, bukan ratus-ratus, ribu lah. Okey. Tapi apa yang kita buat iSaham dengan vision kita ialah kita nak bantu pelabur semua, nak bantu semua orang boleh melabur dengan lebih baik. Jadi boleh dapat secara percuma saja ni. Kat bawah ni, mana-mana page iSaham, pergi bawah sekali. Services ni, tadi seminar saya explain tu ada kat page seminar sebenarnya. Okay. Premium ada kat iSaham Premium. Okay. Premium ada iSaham Premium. Keahlian Premium ni, percuma sahaja kita bagi iSaham. Percuma sahaja. Orang kata, ini apa ni? Bagi percuma ke apa semua. Sebab apa? To us, this is the best thing yang kita boleh dapatkan supaya pelabur semua, ramai lagi pelabur boleh melabur dengan lebih baik. Okay? This is one of the best thing yang kita boleh bagi kepada society, community. Okay? But in return apa? At least lah. Sebab kalau pergi trade kat mana-mana pun, kita semua memang kena charge. Tak ada lagi lah cakap kalau saya trade kat sini, saya tak kena charge. And kebanyakannya mahal. Ini yang paling murah juga ni. Okay? Trade paling murah, antara paling murah lah. Setakat ni saya rasa paling murah juga. Okay? Dan juga dapat premium percuma hanya dengan buka akaun CDS sahaja. Tekan je buka CDS ni. Ni adalah baca terma syarat ke apa semua ni. Buka CDS. Isi. Nanti tim iSaham akan contact dalam masa 24 jam bekerja. Kalau ada isu, dia akan contact melalui email lah. Okay? Alright. So sekarang ni kita teruskan lagi dengan mana tadi? Oh, soalan. Okay.
Bagi individu yang bekerja dari 8 pagi ke 5 petang, adakah sesuai untuk labur jenis short term dan BTST? Ya, sesuai. Kadang-kadang kita, saya bagi tahu lah, ini pandangan besar saya. Saya rasa what is the optimum lah. Okay. Of course lah, kalau orang tu betul-betul tak ada kerja ke apa, dia nak intraday, itu cerita, tak ada masalah. Saya boleh kata ya. Tapi saya bagi optimum. Majority orang, apa dia buat? Dia ada kerja lain. Okay. Intraday sebenarnya tak sesuai. Okay, sebab tak sesuai. Sebab apa? Dia akan mengganggu kerja dia. Termasuk saya, sebab apa? Kita nak develop iSaham ni untuk terus membantu pelabur. Jadi, kita kena lebih fokus kepada apa yang kita boleh short term, tapi kita tengok sekali dua je. Yang mana ada screener, ada guideline. Anyway, itulah ni. Jadi jawapan dia, kalau katakan boleh tak untuk orang yang busy bekerja, jawapan dia, ada dua strategi yang saya sendiri pakai. Sebab saya rasa ada satu lagi soalan kat bawah ni. Screener apa yang paling sesuai midterm? Bukan. Ada sebenarnya. Hilang lah. Okay. Maknanya point dia lah apa yang saya sendiri pakai lah. Okay. Yang pertama saya akan pecahkan dua. Okay. Saya akan pecahkan dua. Satu ialah saham midterm yang mengikut kaedah. Ni sebab ada yang tanya, screener apa midterm yang paling best? Okay. Saya personally suka guna Simple Uptrend Plus ni. Okay. Oh, tak login dah. Okay, kena login dulu Login dulu. Okay, saya personally akan guna Simple Uptrend Plus. Okay. Ya, ini sebab admin Orang lain tak boleh guna, tak boleh login guna ni Okey. Uish. Delay ni. Okey. Simple Uptrend Plus. Okey. Okey, dah boleh guna sebab saya dah login Okey. Saya personally guna yang ni dan saya akan gabungkan ni ada tulis terus. Sektor yang bagus, itu yang saya punya favourite. Sektor mesti bagus. Dan yang kedua ialah kalau kita nak hold yang lama sikit guna midterm, kita kaji sikit fundamental dia. Kan? Kita ada shortlist fundamental yang bagus. Okay? Yang tu akan lebih baik. Okay? Tapi sebenarnya tak perlu pun, fundamental ni tak perlu pun, orang kata apa, kalau kita tak kaji pun boleh pakai. Cuma kalau kita ada banyak pilihan, yang kita dah study tu, kita akan letakkan priority yang lebih tinggi. Okay, so itu saya punya, ni ialah midterm, yang mana menggunakan, so saya punya cadangan lah. Okay, menggunakan tadi screener, Simple Uptrend Plus. Ada banyak lagi, yang free pun ada. Cuma dia tak adalah apa elemen-elemen yang premium tu kan. Tapi ada banyak juga kalau nak, sebagai contoh, boleh guna juga buat masa ni yang kita bagi free yang power jugalah. Yang power, T Plus Screener. Okay, T Plus Screener. Dia bagi kita, ni entry pun ada sebenarnya. Cuma dia adalah elemen yang dia kurang premium. Tapi sebenarnya yang ni pun kita nak premiumkan juga pada masa akan datang lah. Okay, buat masa ni kita bagi. So ni contohnya kan. Dekat di Pharma kan dia drop apa, ada perkataan entry sebab harga dia dah mula cantik dah kalau siapa yang nak masuk. Okay. So dekat situlah kalau midterm yang ni. Dan apa lagi yang untuk busy bekerja. Sebab midterm kita tengok sekali sehari je. Kalau tak tengok pun tak apa. Once dia dah naik. Kan macam saham saya yang dah naik. GHM apa yang saya dah lama beli tu. Okay. Dia dah naik. Saya biar je lah. Kan. Nak fikir apa lagi. Dan satu lagi saya akan buat short term yang BTST punya style. Okay. Beli hari ni jual esok. Sebab apa? Perlu monitor sebanyak lebih kurang. Sebenarnya tak perlu monitor pun. Sebenarnya 10 minit sehari sahaja. Okay. Atau 10 ke 20 minit sahaja sehari. Tak ambil masa banyak. Screener ada kat sini Ini premium juga. Contohnya BTST. Dan BTST ni lain daripada tempat lain. Sebab apa? Special yang kita kat iSaham. Selain daripada kita. Sebab macam mana kita nak bantu pelabur? Semua orang melabur lebih baik. Kita nak kena bagi kos yang paling rendah. Kita dah bagi percuma. Bila kita bagi kos percuma, orang kata bagus ke tak benda ni kan? Itu soalan yang orang selalu tanya. Jadi kalau tengok dekat sini, kita nak make sure benda ni yang terbaik. Jadi kita measure semua accuracy untuk saham-saham tu. Ini analyst to be honest, siapa yang ada dalam group semalam iSaham, saya ada bagi tahu aim yang ni. Sebab apa? Sebab saya nak beli yang ni jugalah. Kan? So saya beli MLS ni pada harga 36 sen. Kita letak kat group semalam. Ini yang ni dia terus naik ni. Kan? Of course lah ada yang tak terus naik, tapi kebanyakan yang ni kalau beli, kalau naik boleh terus nampak untung. Jadi kita beli, spend 10 minit, tekan MLS ni, okay? Harga naik. Dah, Alhamdulillah. Jadi esok apa kita buat? Tinggal nak jual je. Itu saja. Kan? Itu saja. Sama ada jual atau set stock limit yang dua-dua tak perlu makan masa kita. Itu kelebihan strategi. Contohnya BTST. Kenapa saya ambil MLS ni? Sebab accuracy dia yang tinggi. Accuracy ni apa kan ni? Saya bagi dia punya maksud.
analyst ni kalau dia masuk screener ni selama ni, sebelum ni, kalau sebelum-sebelum ni, let's say minggu lepas ke, bulan lepas ke, tahun lepas ke masuk, kita kira lah dah 50 kali masuk, 40 kali jadi. So 80% lah. Itu betul lah, 50 kali trigger, 40 kali jadi. Jadi lebih 80%. EFOS ni pun kita dah bincang banyak kan sebelum ni. Mungkin ni masa je nak terbang. Jadi kalau orang yang nak masuk dalam keadaan yang orang kata masih lagi belum naik banyak, BTS ni bukan kita ambil yang naik banyak je. Kadang-kadang ada setengah orang dia kata yang naik banyak je. Ni naik ni pun untuk kita ada high chance untuk sambung naik, dan maybe this one boleh convert kepada benda midterm yang terus naik. Tanpa sebenarnya perlu ambil masa yang banyak. Kadang-kadang orang kata nak dalam saham ni nak kena spend masa lah apa. Tak perlu, kecuali kalau kita sendiri memilih strategi yang makan masa. Untuk saya, this is optimum. Spend masa tak banyak, boleh buat kerja dengan duit kita, dengan kerja betul, kerja harian kita ataupun bisnes kita. Buat duit bekerja untuk kita. Ni konsep dia. Kalau kita intraday, duit tak bekerja untuk kita. Kita bekerja untuk duit juga. Kan? Tapi okey juga untuk intraday ni sesuai untuk siapa tahu? Untuk orang yang memang dia tak ada fikirlah kerja lain ke apa, memang nak niaga pun tak, nak bekerja pun tak, itu lain. Tapi perlukan allocation modal yang besar dan sebagainya. Perlu ada that framework. Tapi untuk majority, yang ni yang terbaik. Duit bekerja untuk kita. Kita bekerja dapat duit, double duit. Okay? Ini konsep yang paling besar lah dalam saham. Okay. Alamak, masa dah habis okay. Apakah screener yang paling kerap? Ni kata yang digunakan oleh coach dan paling kerap berjaya. Untuk saya ni dua ni lah, ikut pengalaman saya. Kita cari balance. Yang pertama dia paling best nak guna. Beli jual hari ni esok kat sini. And then midterm beli untung je lama-lama. Ini kalau siapa yang dah ada dalam grup, saya dah share lah. Ada yang 6 angka punya untung. Okay. Yang latest di Pharma last week punya alhamdulillah, sebab saya ada tunjuk last week saya dalam ni pun ada saya tunjuk, okey, yang mana saya pun beli, saya bagi tahu, alhamdulillah saya untung lebih daripada 10,000 lah, okey, untuk di Pharma. Sebenarnya cecah 20,000 cuma lepas tu drop, kita jual dalam belas-belas lah, okey. So jual separuh lah, baru jual separuh anyway. Okey, so ni contoh, okey, kita masuk strategi ni, kebetulan dia naik, jadi untuk saya cepat sangat kan. Okay, kita ambil separuh. Okay. So short, maknanya kita ambil ni kita boleh untung. Kita ambil short term pun kita boleh. Ni. Jadi yang tu untuk saya yang terbaik setakat ni lah. Okay. Elemen ni. Cuma yang ni kita akan tunjukkan lagi statistik. Ada yang minta statistik yang macam direct. Kita lawan yang ni dengan FBM ke SCI ke apa. InsyaAllah yang tu adalah akan diusahakan pada masa yang akan datang. Okey, adakah iSaham menyediakan support group? Ini pun ramai nak tahu. Ya, iSaham menyediakan support group. Yang setakat ni support group iSaham ni paling busy lah kalau tanya. Ramai juga bagi testimoni ni. Sampai kan ada yang cakap, kita kena start. Kena ada satu tempat yang, sebab banyak sangat communication, banyak sangat discussion. Okay, ada yang kata kalau tak buka dari pagi tu, message dia dah ratus-ratus message. Okay, so kita sediakan support group untuk mereka yang buka akaun CDS bersama tim iSaham untuk dapatkan premium. Okay, ataupun kalau siapa yang guna melalui cara bayaran, itu kena tambah sikit. Okay, tapi kalau buka CDS memang ni adalah percuma support group. Okay, bincang rasa kalau macam contohnya saya BTST MLS tu, saya bagi tahulah kan. Saya punya aim hari ni yang ni kan, ataupun saya share mana-mana yang patut. Okey, macam mana penggunaan cut loss? Okey, sebenarnya masa kita habis, saya try buat ni paling laju, dan yang sempat, yang tak sempat carry forward ke minggu depan. Okey. Macam ni, yang mana tak sempat saya akan labelkan kat sini conteng-conteng sikit. Tak keluar. Okey, tak apa, saya guna ni. Alright. Tak apa, saya buat nota sendirilah. Macam mana penggunaan cut loss, dan boleh ke letak cut loss di atas harga kita beli? Contoh beli 20 sen, cut loss 29 sen. Itu dari segi terma, orang tak panggil cut loss lah. Maknanya profit lah. Kan? Tapi bila harga dah naik, dan kita nak set, let's say lah harga naik, yang ni boleh beli 20 sen, naik, lepas tu kita set lah stop loss kita kat 29 sen. 29, ni 20. Okay, 30 sen. Maknanya bila harga 20 sen naik 30 sen, bila jatuh kita nak set stop loss 29 boleh lah. Tapi kalau 20 sen, kita nak cakap cut loss 29 tu pelik lah. Cut loss dia kena bawah lagi daripada harga kita beli. Kalau tak, kita tak cut loss lah. Tapi dalam kes ni boleh. Jawapan dia boleh. Okay.
Ini ada nantilah next time ke apa nanti boleh rujuk balik. Mungkin kita buat satu sesi untuk discuss kat loss sahaja. Ni panggil apa? Stop limit feature. Screener Aizah, okey ni dah. Apakah kelas-kelas disediakan? Tadi dah tunjuk juga. Okey. Dah tunjuk juga ni, yang ni So ni. Dekat FA pun dia ada susulan dia yang kita panggil sebagai e-learning. Okey, e-learning. Yang ni 199 tapi memang boleh belajar betul-betul kita sebab kita sekarang ni tengah sebenarnya ni yang section paling hot sekarang ni. Kita tengah betul-betul research satu-satu company untuk cari identify company mana yang berpotensi 10 tahun lagi kalau pegang pun boleh tenang lah. Sebab ni macam FA advance lah. Kita nak belajar advance setiap syarikat. Yang ni kita nak belajar dia punya kriteria-kriteria dia. Ratio tu apa semua. Okay. FCON lah apa semua. Yang ni nak belajar syarikat satu-satu. Ni unlimited. Maksudnya kalau join ni, dia ialah lifetime ni subscription. Okay. Selagi Aizah ada lah. Selagi Aizah ada, yang ni. Kan? Kalau dah merge ke apa, kena beli dengan Apple ke apa semua, yang tu tak ada lah. Kan? Mungkin kena tengok ni lah. Tak ada ni je. Okey. Ini kelas ya disediakan. Okay, dan satu lagi ialah tutorial iSaham. Okey, yang kat bawah ni 23 Ogos. Yang dua-dua ni sentiasa berlangsung E-learning pun sentiasa berlangsung sesi. Next ialah Selasa ni. Okey, kalau ada sesiapa ada persoalan berkaitan kelas, hubungi je terus t.me/isaham class. Okey. Satu lagi saya lupa. Kalau ambil semua ni dia ada package Kalau siapa yang nak dapatkan package, okey. Pergi kat bawah ni seminar ni, bawah ni. Seminar. Kita ada siapa yang nak semua benda lah yang Aizah ada belajar lah. Kalau ikutkan tempoh belajar tu untuk saya dah dekat macam sebulan lah belajar. Macam orang kata apa? Hidup belajar saham je. Macam tu. Okay. Hidup dengan saham. Ini kalau katakan siapa yang berminat. Okay. Ada package dengan harga 599 saja. Ini pun lama punya. Sebenarnya kita masuk sekali fundamental dalam ni. Okay. Maknanya fundamental masuk sekali dah harga tak berubah pun. Kat sini. Kalau asing kena tambah. So kat situ sedikit sebanyak berkaitan dengan kelas. Naked trading strategy use no indicator. What does it use? Can it win in the long run? Okay. Sebenarnya semua strategi dalam saham sebenarnya tak indikator ni bantuan je. Sebab tu kadang-kadang orang kata kita guna indikator. Okay, apa ni dalam soalan ni dia kata apa beza kita guna ni dengan kita main guna Bollinger, RSI. Okay. Maknanya adakah apa beza dia? Sebenarnya Bollinger lah, RSI ni semua nak tolong sahaja. Kalau kita tak guna pun sama. Tak guna sama je. Kita nak beli saham ni, kita nak beli kat mana? Kita nak beli dekat paras yang apa? Yang rendah harga naik ke turun. Contohnya, indikator tadi untuk tolong je. Sebab tu selalu saya selalu kata kita belajar indikator ni untuk bantuan. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak tengok guna mata kita ni, kadang-kadang nak proses tu mungkin lambat sikit. Jadi kalau pakai RSI, dia jadilah cepat sikit, faham lah. Oh, sekarang ni dari segi kalau kita belajar ni nanti advance juga. Oh, dia punya range dia macam ni. Ni tengah naik contohnya. Okey, dia baru nak start lah kan. Kalau kita tengok kat sini, macam, sini, macam baru nak start lah EFOS ni. Jadi dia bantu kita. Tapi sebenarnya kalau tak tengok sini pun kita nampak semua dekat chart. Sebab tu ramai orang, dia kata kalau kita nak belajar indikator banyak ni, kita macam akan nampak apa naik esok. Tak. Okay. Sebab semua indikator untuk tolong ni je. Price, volume. Jadi kita kadang-kadang volume kita tak macam tak nampak sangat. Kita minta lah tolong indikator. Kan? Tekan satu indikator. Dia tunjuklah lebih sikit. Oh, yang ni masih kat bawah contoh. But there is no hidden value. Kalau orang kata ada kat bawah ni gunalah. Ada bar lah, apalah yang boleh tunjuk jerung ke apa. Itu semua ialah marketing lah. Itu semua ialah marketing. Everything dah nampak dah kat dalam ni. Kan? So, persoalan kepada tadi. Maknanya ada ni soalan yang daripada ni yang ni. Maknanya adakah maksud saya maknanya saya setuju dengan guna indikator atau tak? Point dia ialah sama je guna indikator, dia tolong kita. Tak guna indikator, kita dapat benda yang sama. Beza dia ialah sejauh mana kita boleh process that information. Okay? Saya personally kalau tengok, kalau orang tanya kat sini, saya sendiri pun tak tekan indikator sebab untuk saya dah nampak dah. Oh, ini apa dekat support, uptrend apa semua. Tapi kadang-kadang bila kita nak tunjuk lebih sikit ke apa semua, kan tunjuk sikit. Okay, tapi kalau let's say lah you guna RSI ke apa, dari segi dimension, pasal apa? Pasal kadang-kadang orang bila dia sebut RSI ni, baru dia kata, oh betul lah momentum ada. Sebenarnya momentum ni je. Dah ada. Kan? Jadi kat situ. Selalunya lah saya punya personal opinion, indikator ni sesuai untuk kalau macam programmer ke apa, mungkin dia nak
gunakan that sebab apa? Kita tak boleh explain kepada komputer. Komputer, cari yang naik, lepas tu sengit sikit, lepas tu sengit. Dia susah lah. Jadi kita guna indicator. Dia bantu trader yang baru nak process information. Juga bantu developer. Macam contohnya kat iSaham, kita developer nak ni. Kita kena gunalah indikator-indikator untuk memudahkan kita punya kriteria generation. Okay. Kalau beginner atau zero pasal macam mana saya nak mula? The best way kalau zero dalam saham, tolonglah join kita punya webinar asas saham yang kita buat tiap-tiap minggu. Okay. That is the best way untuk start. Seminar bawah ni. Okay. Pergi ke bawah. Dekat sini. Oh sorry, ni tarikh pun tak ubah lagi, Allah. Okay, nanti kita kena buat dynamic lah. Kat sini, tekan daftar sekarang. Setiap minggu ada sesi setakat ni lah, setakat ni. Benda ni buat anytime kita boleh tutup sebab kita based on kuota yang diorang bagilah. Kadang diorang kata, okay tambah lagi. Tak apa, kita tambah lah. Tapi minggu depan tak ada. Join kat sini. Siapa yang tak sempat join sesi webinar hari ni pun, saya recommend untuk buat je cepat-cepat. Kita ada sesi bonus selalunya pada hari Ahad. Okay. So, teknik dia macam ni. Discussion, ini 10.30 hingga 4 petang belajar pasal asas saham. Okay. Boleh dapat point of view. And then, selalunya kita akan buat sesi bonus, soal jawab. Tanyalah apa-apa. Macam ni juga. Cuma yang ni banyak soalan advance sikit kalau saya baca ni. Okay. Dalam sesi Q&A, ada sesi Q&A sejam yang dibawakan oleh kita punya salah seorang coach lah. Sejam yang lebih beginner. Tanya soalan kat situ, at least boleh get started. Kita bagi screener-screener ni semua ada explain. Macam sekarang ni saya explain yang advance sikit. Ini sebenarnya beginner pun boleh pakai. Cuma awal-awal tu janganlah guna duit betul. Paper trade. Buat atas kertas. Okay. Amai tanya nak guna paper trade kat mana. Buat atas kertas je. Dah pandai. Atas kertas. Boleh guna duit sendiri. Itulah sedikit sebanyak. So saya rasa saya dah explain semua sekali pada hari ini. Okay. Ni saya nak bagi notice sikit last sekali. Untuk kepada mereka yang tidak patuhi rule. Okey, setakat ni ada dua orang nama dia Dakran, Dakran dan juga Faizal Ebnu. Okey, sila patuhi peraturan grup. Okey, Dakran dan juga Faizal Ebnu. Sila patuhi sebelum pukul 4 ni. Kalau pukul 4 ni masih lagi tidak patuhi grup, okey, anda akan di-remove lah dan tak boleh nak tengok lagi live yang akan datang. Okey, kena ban lah. Senang cerita. Selalunya kena ban ni dan webinar asas pun kena ban sekali. Kita ban semua sekali lah. Okay. So kalau sesiapa yang nak dapatkan kita punya secara berterusan belajar percuma, belajar percuma. Saya ajar percuma ni. Okay. Patuhi arahan grup kita. Dan senang iSaham ni, ini video percuma. Nak screener percuma pun kita bagi. Join premium kita. Cuma ada kena sabar sikit lah. Nak siapkan account ni memang akan ambil masa sikit lah. Sebab ramai sangat nak buka account sekarang. Kadang-kadang buka account kan ada detail lah particular. Okay. Dan ramai kadang-kadang dia kata, alamak, ya ke akan ambil masa sikit tak nak buka. Contohnya lah, masalah dia lagi dia tak nak buka, nanti bulan depan dia kata baru nak buka, and then dia suruh kita buat laju. Memang tak boleh lah kan. Buka, bagi settle tak apa, sementara tu belajar kan. Ramai orang dah siap account baru nak belajar, silap juga. Tempoh nak siap account tu lah masa untuk kita nak cari ilmu-ilmu yang ada. Okay, sebenarnya itu saja untuk hari ni. Okay. Sila patuhi arahan grup. Okay. Yang mana yang tidak patuhi arahan grup lah. Dan tadi pun ada yang iklan. Sila jangan iklan lah dekat sini untuk keharmonian bersama. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Okey. Soalan terlepas pandang. Okay, ada soalan saya tak pandang ke? Ni, sekejap. Yang ni dah. Yang ni dah. Ni dah. Yang ni saya masuk lah. Tapi kalau tak clear lagi boleh explain lagi. Apa ni? Yang ni dah juga. Screener midterm, premium, screener uptrend plus. Satu saya tunjuk. Bagaimana nak tahu? Oh, okay, ni soalan dia. Saya minta maaf, ada satu lagi soalan. Okay, saya minta maaf. Jadi, saya explain lah because ni. Bagaimana nak tahu waktu saham yang berada di puncak akan jadi terjunam? Okay, macam ni. Tak ada orang tahu. Itu jawapan dia. Tak ada orang tahu bila saham tu akan berada di puncak. Okay. Dan saya kena explain benda ni sebab kadang-kadang kita tu nak tunjuk je lah. Macam kadang-kadang bila kita nak tunjuk power sikit, kita tak nak lah explain benda yang orang tak nak dengar. Kita akan cakap, ada cara untuk detect. Kita gunakan RSI lah. Bukan, itu semua tak ada orang tahu. Guna RSI kadang-kadang kita ingat dah puncak, kadang-kadang naik lagi 100%. Yang tu kita diam, tak bagi tahu.
point dia ialah, ini dalam video sebelum ni saya dah explain awal-awal, jadi tak ada masalah sangat. Join je yang awal-awal sesi video ISAM 10. Okay. Cara dia ialah, kita tak akan tahu nak detect puncak mana, jadi janganlah beli kat puncak. Jangan beli kat puncak. Beli bila harga dia drop sikit. Sebab dekat situ itulah harga yang paling cantik sekali nak beli. Janganlah beli waktu dia tengah memuncak. Macam ni. Ni contoh ni tengah naik. Janganlah beli. Siapa suruh beli waktu ni? Bahaya. Okay. Sebab tu breakout bahaya beli. Ramai yang main beli je. Okay. Jangan beli waktu tu. Okay. Beli waktu dia akan rehat. Jadi waktu rehat tu beli sesuai untuk beginner. So jawapan dia, tak ada orang tahu bila puncak. Okay. Masuklah pada kadar yang lebih selamat, iaitu dekat paras support ataupun waktu kita nampak dia turun sikit. Okay, waktu dia nampak dia turun sikit. Okay. Sistem ISAM sekarang clean dan terbaik. Terima kasih. Cepat-cepat tukar ikon positif. Okay. Alright. Ada masa sejam lah untuk yang ni. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Kepada semua yang join kita pada hari ini, saya sangat enjoy lah. Sebenarnya sesi ni yang paling saya enjoy antara semua. Okay. Kita buat sejam dan kita try buat continuously. Okay. Tak, sebab sesi ni dia agak macam orang kata kita jawab soalan, jawab santai-santai. Kalau tak kan kita akademik ni RSI tengok ni apa semua akademik ni just jawab soalan. Tapi untuk saya banyak benda yang saya suka bila kita dapat kongsi ilmu kan secara percuma. Okay. Dapat bagi screener secara percuma kepada semua. Untuk saya mencapailah matlamat vision kita untuk nak jadikan semua orang boleh melabur dengan lebih baik pada masa akan datang. Kelas pun ada yang banyak tanya kenapa kita buat murah. Bukan kita ni sebab kita nak first kali kita nak bagi percuma. Dulu pernah bagi percuma pun. Okay. Tapi bila kita bagi percuma, kadang-kadang orang tak dapat, orang tak rasa komitmen. Kita bagi percuma, dia pergi bayar RM1,000 juga. Tempat lain baik bayar kat kita. Okay. So bila ada komitmen, baru ada komitmen, kita kata apa harga komitmen yang paling sesuai. Itulah apa yang kita buat lah. That's why ada harga sikit lah. Untuk apa? Untuk bagi komitmen. RM69 komitmen. Itu je. Okay. Alright, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu satu lagi. Raya Haji mungkin tak ada. Tapi kalau ramai yang nak, tulislah nak sekarang ni ke apa kan, waktu Raya Haji. Nanti tengoklah, saya consider lah. Okay. Kalau nak waktu Raya Haji. Tapi setakat ni tak ada lah. Setakat ni tak ada pada minggu depan. Okay. Assalamualaikum. Dan insyaAllah selamat Hari Raya jugalah. Kalau sebab tak sempat. Raya rasanya waktu hari weekday. Okay. Jadi selamat Hari Raya. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey, Assalamualaikum.